Perkembangan banjir seramai 1,429 penduduk melibatkan 481 keluarga terjejas banjir di 6 daerah ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 9 malam tadi. 6 daerah tersebut iaitu Kota Marudu, Bluran, Beaufort, Tongot, Telupit dan Sandakan. Menurut portal rasmi Agensi Pengurusan Bencana Negeri NADMA, di Kota Marudu, seramai 1,083 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 3 PPS. Daerah Beluran menyaksikan 190 penduduk terjejas ditempatkan di 3 PPS, Beaufort 102 penduduk terjejas di 1 PPS dan Tongot 54 penduduk terjejas berlindung di 1 PPS. Manakala Sandakan dan Telupit menyaksikan masing-masing 1 PPS dibuka. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk dan waspada dijangka melanda beberapa bahagian di negeri ini sehingga Jumaat. Penduduk luar bandar yang tinggal di kawasan berisiko dilanda banjir diingatkan agar sentiasa waspada. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Zahid Jahim berkata, ia penting kerana terdapat beberapa daerah di kawasan luar bandar yang sering dilanda banjir akibat hujan lebat. Bencana banjir bukan sahaja menjejaskan aktiviti harian, malah boleh mengundang bahaya termasuk kerosakan harta benda. Kepada orang awam di luar bandar, khususnya di kawasan Tampurli, umumnya di seluruh negeri, supaya menjaga satu, terutama sekali keselamatan. Keselamatan pengawasan harta benda awam, selain daripada harta benda sendiri, tetapi yang paling penting ialah pengawasan tentang keselamatan yang betul-betul serius. Datuk Zahid ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Berkatan Perdana Peringkat Daerah Kecil Tamparuli di Masjid Ubudiah Pekan Tamparuli. Program katan secara percuma itu disertai 100 kanak-kanak. Di Pitas, 60 penduduk melibatkan 13 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Mempakat Laut selepas kejadian ombak besar melanda perkampungan atas air itu. Ombak besar menyebabkan beberapa rumah tidak selamat didiami selain jambatan perhubungan yang terputus. Susulan itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengarahkan penduduk terjejas untuk berpindah ke PPS. Berturut-turut kita dilanda musibah, walau bagaimanapun ini bukanlah menjadi satu penghalang kepada kita untuk terus memperjuangkan mereka-mereka yang dilanda dari segi mangsa banjir dan juga musibah disebabkan air pasang besar. Datuk Seri Dr. Rudi yang juga Adun Pitas ditemui pemberita selepas meninjau keadaan penduduk terjejas di PPS Mempakat Laut Pitas. Beliau turut menasihatkan penduduk agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak keselamatan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Satu aplikasi untuk menyalurkan sebarang aduan atau laporan kecemasan perlu dibangunkan bagi mempermudah dan percepat sebarang tindakan pihak berkaitan. Pembangunan aplikasi itu juga dilihat mampu membawa impak positif dalam mendigitalisasikan perkhidmatan awam serta inisiatif kerajaan untuk terus membantu rakyat. Kita menyarankan kepada pejabat daerah dan kepada kerajaan supaya kita mewujudkan satu aplikasi untuk rakyat terus memberi laporan apa saja, bukan saja banjir dan laporan-laporan kecemasan yang perlu mereka minta bantuan untuk dipindahkan dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas membuat tinjauan dan menyerahkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Kekal Selagon, Beaufort. Sementara itu, ketika meninjau kampung terjejas banjir di Kampung Bangkalalak dan Kampung Suasa Beaufort, Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan mahu Kerajaan Persekutuan dan Negeri memurnikan kerjasama melalui agensi terlibat untuk membina bantuan rumah bertiang kepada rakyat di kawasan berisiko banjir.
Sesuai slogan Malaysia Madani bertunjangkan kepada prinsip keharmonian, Persatuan Cina Muslim Malaysia Makma Sabah turut sama memeriahkan sambutan Tahun Baharu Cina. Berkonsepkan Wasatiyah, sambutan diraih ini juga memastikan tradisi dan kebudayaan sempena perayaan diterjemah dengan semangat kekitaan demi perpaduan ummah. Ikuti bingkisan disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Makma Sabah yang ditubuhkan sejak tahun 2008 kini memiliki keahlian seramai lebih 3,000 orang. Walaupun telah memeluk agama Islam, ahli-ahlinya tetap menyantuni saudara beragama lain ketika perayaan Tahun Baharu Cina. Keharmonian ditonjolkan ini bagi memastikan budaya dan tradisi sambutan perayaan terus diwarisi generasi akan datang. Di Sabah ni ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan untuk memastikan tradisi ini terus dipraktik, seperti menganjurkan program komuniti seperti membuat kuih tradisional atau kelas seni kaligrafi. Keduanya melibatkan belia dalam acara kebudayaan seperti festival acara Lumba Perahu Nagalah dan seterusnya mengadakan perayaan secara sederhana tetapi penuh dengan makna. Sambutan perayaan secara bersama juga secara tidak langsung mencerminkan perpaduan rakyat Malaysia. Untuk menggalakkan penglibatan keluarga dan ahli-ahli masyarakatlah bersama kita ni. Saya rasa sebagai seorang Cina Muslim, saya juga percaya tradisi ini boleh diharmonikan dengan nilai-nilai Islam. Apa yang lebih penting, sambutan perayaan Tahun Baharu Cina juga mengeratkan lagi rasa kasih sayang sesama masyarakat. 宗教和种族是有区别的，虽然是我们身为一个穆斯林，这个是一个祖先传下来的一个传统，也是算是一种美德就是说我们可以一个大家庭，无论是信仰什么的在这个华人新年的时候，大家放下大家的身段，然后大家彼此在巩固 家庭的一个成员的一个团结。华人新年的时候呢，我会准备一些传统的糕点，其中一样呢就是我们的年糕。在这里呢，我有准备了，我把它创新。如果真正的年糕呢是用香蕉叶，我这个呢是比较新潮的年糕，所以我的年糕上面还装饰了这个枸杞。 祝大家身体健康，万事如意。Serina Olivia Chong, RTM. Kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia Sabah ingin mengucapkan Kongsi Fatai, 万事如意，身体健康。 Tourism Malaysia meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama pelancong domestik dan antarabangsa yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Sambutan sama turut diadakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas dan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Pengarah Tourism Malaysia Sabah Haryanti Abu Bakar bersama tetamu kehormat menyerahkan buah limau dan cenderamata kepada pelancong di pintu ketibaan domestik dan antarabangsa. Acara kemuncak upacara menggaul Yisang iaitu hidangan tradisi Cina yang menjadi simbolik kepada kemewahan, kekayaan, kebahagiaan dan kemakmuran. Para pelancong turut menyaksikan persembahan tarian tradisional Malaysia serta tarian singa yang sinonim dengan sambutan Tahun Baharu Cina. Ketika ditemui media, Haryanti berkata, program ini antara usaha mempromosi kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Tourism Malaysia hari ini berbesar hati untuk berkongsi pengalaman dalam menyambut Tahun Baru Cina di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dengan pemberian hadiah simbolik limau Mandarin kepada pengunjung ataupun ketibaan pelancong antarabangsa dan juga domestik. Malaysia mencatatkan ketibaan 38 juta pelawat pada 2024, peningkatan 31.1% berbanding tempoh sama pada 2023. Manakala China penyumbang pasaran terbesar untuk ketibaan pelawat antarabangsa ke Malaysia.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Debbie Amanda. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.